Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran yang lepas, yang lepas kita telah belajar kefahaman surah Al-Fatihah dan kita telah tengok satu persatu maksud daripada setiap ayat surah Al-Fatihah. Pada hari ini kita akan tengok apa pengajaran surah Al-Fatihah. Okey, apa pengajaran surah Al-Fatihah. Baik. Kita akan tengok satu persatu, iaitu apa pengajaran daripada setiap ayat surah Al-Fatihah. Okey, apa pengajaran daripada setiap ayat surah Al-Fatihah. Okey, baik. Di sini dia tulis kandungan surah Al-Fatihah. Di sini pengajaran. Apa kandungan surah Al-Fatihah dan apa pengajarannya? Okey. Yang pertama, kandungan yang pertama, puji-pujian kepada Allah dan membesarkan keagungannya. Okey. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan keagungannya. Baik, puji-pujian kepada Allah ni bila mana ayat yang pertama, ayat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ayat pertama, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Ayat 1 hingga 5 ni kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita cakap ayat pertama kita memuji Allah Tuhan sekalian alam. Yang kedua Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Juga kita puji Allah. Di sini kita cakap ayat keempat, Allah lah yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Di sini juga kita memuji Allah. Okey. Ayat yang kelima, hanya kepada Allah kita sembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Di sini juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa pengajaran dia? Kita perlulah memulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah. Okey, mulakan sesuatu pekerjaan yang baik dengan membaca basmalah. Basmalah ni maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mulakan sesuatu pekerjaan ataupun perbuatan yang baik dengan baca bismillah. Kita nak makan, baca bismillah. Nak belajar, bismillah. Ataupun apa sahaja pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillah. Okey, pengajaran yang kedua, sering mengucapkan alhamdulillah. Sering mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bila kita selesai buat sesuatu perkara, ucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah. Bila orang lain memuji kita, contoh orang kata kita ni handsome, kita ni pandai, ataupun apa-apa sahaja orang lain puji kita, kita puji Allah balik, kita kata alhamdulillah. Okey. Baik, tengok yang kedua. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa dia punya pengajaran? Berkasih sayang sesama makhluk. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah menyayangi semua makhluk dan kita juga perlu berkasih sayang sesama makhluk. Macam mana berkasih sayang sesama makhluk? Jangan buat jahat dengan makhluk yang lain. Jangan berbuat jahat kepada binatang. Jangan buat jahat kepada pokok-pokok ataupun tumbuhan. Dan jangan juga buat jahat kepada manusia. Okey, seterusnya yang kedua, meraih pahala sebanyaknya. Bila Allah tu Maha Pemurah dan Allah itu Maha Penyayang, maksudnya Allah ni akan bagi pahala kepada orang yang berbuat baik. Bila Allah tu nak bagi pahala kepada orang yang berbuat baik, kita mestilah berusaha untuk sentiasa meraih pahala sebanyaknya. Okey.
Baik, seterusnya nombor 3, ikrar mentauhidkan Allah. Ikrar mentauhidkan Allah. Okey, yang ni bila mana kita sebut hanya kepada Allah kita sembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, maksudnya kita hanya menyembah Allah. Kita mentauhidkan Allah, kita hanya menyembah Allah dan kita tidak menyembah selain daripada Allah. Okey, di sini kita ikrar, kita mengatakan kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah maksudnya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa dia punya pengajaran? Menunaikan solat. Menunaikan solat maksudnya kita hanya menyembah Allah. Solat kita menyembah Allah. Kita tidak sembah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Mohon pertolongan, minta doa hanya kepada Allah. Kita tidak minta doa dengan benda-benda lain. Tidak minta pertolongan dengan benda-benda yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nombor 4, doa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diredai Allah. Baik, dalam surah Al-Fatihah ada doa. Doanya ialah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya kita doa kepada Allah, hanya ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Ni doa, iaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, ataupun jalan-jalan yang Allah bagi hidayah kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai ni contohnya orang-orang yang berbuat dosa, ataupun bukan jalan yang sesat, orang yang terpesong daripada agama Islam. Tu doa. Kandungan tu menunjukkan di situ adalah doa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diredai Allah. Baik, apa pengajarannya? Yang pertama, kita mestilah belajar agama. Kenapa belajar agama? Kerana untuk pastikan kita ini sentiasa berada pada landasan yang betul, supaya kita ni tidak buat perkara-perkara yang salah. Kita tidak buat perkara-perkara agama yang salah. Baik. Yang kedua, bersahabat dengan rakan yang baik. Bersahabat dengan rakan yang baik supaya kenapa? Supaya kita ini, rakan kita yang baik itu membawa kita ke arah benda-benda yang baik. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang jahat, mungkin kita juga akan jadi orang yang jahat. Kalau kita berkawan dengan orang yang baik, kawan kita yang baik itu akan bawa kita ke arah perkara-perkara yang baik. Okey. Itu pengajaran. Okey, pengajaran surah Al-Fatihah. Pengajaran surah Al-Fatihah. Sekarang ni kita tengok apa kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah. Kita dah belajar, Ustaz dah terangkan pengajaran surah Al-Fatihah. Sekarang ni kita tengok apa kepentingan. Sebab apa kita perlu mengamalkan pengajaran-pengajaran ni. Okey. Yang pertama, mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Yang kedua, berusaha melipat gandakan amalan. Yang ketiga, membentuk akidah yang kukuh. Okey, akidah ni maksudnya pegangan. Pegangan kita beriman hanya kepada Allah. Okey, akidah yang kukuh. Yang keempat, akhlak mulia diamalkan. Baik. Itu yang kita belajar pada hari ini. Sekarang ni kamu buka buku aktiviti. Buka buku aktiviti, kamu buat muka surat 29.
Okey, buat muka surat 27. Buat muka surat 27. 27, 30 dan 31. Okey, muka surat 27. Muka surat yang 28 dan 29 dah buat. Buat muka surat 27, muka surat 30 dan muka surat 31. Baik. Okey. Buat dan siapkan. Dan boleh hantar gambar kepada Ustaz untuk disemak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi